Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Javinia Jimlajim dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 23 Mac 2024. Majlis Sumber Air Negeri Sabah bersetuju menggazetkan semua sumber-sumber air di setiap daerah, terutama di 8 daerah di negeri ini yang mempunyai loji air. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, ia sebagai usaha menjaga sumber air bagi kelestarian bekalan air jangka masa panjang. Daerah yang terlibat ialah Penampang, Tuaran, Papar, Tawau, Sandakan, Semporna Kudat dan Tambunan. Perlindungan itu kawasan yang tidak boleh diganggu sama sekali. Walaupun dia kawasan state land, walaupun dia di luar taman negara ataupun forest reserve, kita mesti gazet kawasan-kawasan ini sebagai kawasan perlindungan. Dan di sekitar itu memang ada juga kawasan-kawasan yang mempunyai terdahan-terdahan air dan ini dikategorikan sebagai kawasan pemeliharaan. Datuk Dr. Jeffrey yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan menyatakan demikian selepas mempengerusi mesyuarat Majlis Sumber Air Negeri Sabah 2024 di Kota Kinabalu. Tambahnya, dasar bagi pengurusan kawasan pemeliharaan dan pelindungan yang digazetkan akan dilaksanakan agar mempunyai peraturan bersesuaian bagi jangka masa pendek dan panjang. Dalam pada itu, Datuk Dr. Jeffrey berkata antara lain cadangan persediaan menghadapi musim kemarau ialah mencari punca air untuk pembinaan telaga tiup, penyaluran air dari sumber sedia ada serta takungan air banjir yang boleh dimanfaatkan secara berterusan. Pertukaran kaedah pelaksanaan projek Lebuhraya Pahang Borneo Sabah daripada rakan penyampai projek PDP kepada cara konvensional pada 2019 merupakan punca utama kelewatan projek itu. Timbalan Ketua Menteri Datuk Syahilmi Yahya berkata, pertukaran tersebut susulan keputusan Kerajaan Sabah ketika itu mengesyorkan kepada Kerajaan Persekutuan untuk menamatkan kaedah PDP dan perjanjian berkaitan. Datuk Syahilmi yang juga Menteri Kerja Raya dalam satu kenyataan memberitahu penamatan kaedah PDP menyebabkan model kewangan untuk membiayai projek berkenaan di Sabah turut ditamatkan seterusnya menyebabkan kelewatan. Kenyataan itu susulan isu kemajuan Lebuhraya Pahang Borneo Sabah yang disifatkan perlahan berbanding di Sarawak dibangkitkan dalam sesi Kamar Khas Dewan Rakyat pada Khamis. Beliau berkata Kerajaan Persekutuan telah meluluskan pelaksanaan baki 20 pakej kerja tahun lepas dan dengan kelulusan itu, Kerajaan Negeri menerusi Jabatan Kerja Raya JKR Sabah menyiapkan semua keperluan bagi pelaksanaan semula semua pakej. Kerja fizikal bagi 4 pakej tersebut bermula 1 April ini, manakala baki 16 pakej dalam proses perolehan dan dijangka dimuktamadkan bulan depan. Pemimpin wanita di negeri ini disaran menyertai persidangan wanita antarabangsa 2024 yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah Ogos depan. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liew berkata, ia sejajar objektif penganjurannya yang menjurus ke arah pembangunan profesional, membina rangkaian dan perkongsian serta pertukaran budaya. Datuk Christina yakin persidangan itu akan menjadi pengalaman pembelajaran, perkongsian dan rangkaian yang hebat untuk eksekutif wanita dan mereka yang terlibat pengurusan seperti ahli perniagaan, usahawan profesional dan pegawai kerajaan. Beliau menyatakan demikian selepas menerima kunjungan hormat delegasi Persatuan Usahawan dan Profesional Wanita Sabah SUEPA diketuai Presidennya Karen Wong. Persidangan tersebut berkisar kepada 3 tema iaitu memperkasa pemimpin wanita, memecah halangan dan membentuk masa depan. Lebih 500 peserta wanita tempatan dijangka hadir dalam persidangan 2 hari itu. Kerajaan negeri telah menyalurkan bantuan khas tunai peperiksaan bakti kepada 30,000 pelajar yang menduduki Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia SDPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia SDAM bagi tahun 2023. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, bantuan berjumlah RM200 bagi setiap pelajar itu telah pun disalurkan sebelum tarikh peperiksaan.
Datuk Dr. Muhammad Arifin berkata, bantuan berkenaan memberi manfaat kepada pelajar yang dikategori golongan B40 dan M40 sebagai persediaan menghadapi peperiksaan. Beliau ditemui pemberita selepas menyampaikan sumbangan alat tulis dan wang tunai kepada 10 orang pelajar calon STPM semester 3 2023 di SMK Membakut 2. Dalam majlis berasingan, Datuk Dr. Muhammad Arifin menyampaikan sumbangan sama kepada 53 pelajar STPM semester 3 di SMK Membakut. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Arifin yang juga adun Membakut menasihatkan pelajar agar sentiasa menjaga kesihatan terutama pada musim kemarau ini. Seramai 500 pegawai dan anggota penguatkuasa Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan terlibat dalam OPHAS Pagar Laut yang diaktifkan semula di seluruh negara sejak 12 Mac hingga 30 April depan. Pengarah Maritim Malaysia Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Datuk Sheikh Engku Suhaimi Sheikh Engku Daik berkata, Pagar Laut di perairan Sabah dan Labuan bertujuan mengekang dan memerangi aktiviti jenayah rentas sempadan, pencerobohan dan penyeludupan. Sebanyak 4 buah kapal dan 21 bot milik maritim terlibat dalam operasi berkenaan untuk pelaksanaan rutin rondaan dan penguatkuasaan harian. Kita sudah pastikan aset kita 100% siap siaga, 21 aset sentiasa ada di laut. Sebanyak 4 buah kapal dan juga 21 buah bot sentiasa hadir dan juga menguatkuasakan. Kita wajib memastikan 21 aset ini sentiasa beroperasi. Datuk Cik Engku Suhaimi berkata demikian semasa menyertai OP Pagar Laut Tawau Sempurna di atas kapal KM Baung di perairan Sabah Timur Sempurna. Katanya penjenayah mungkin mengambil kesempatan ketika bulan Ramadan dan Syawal kerana beranggapan kebanyakan petugas keselamatan sedang bercuti. Perokok tegar disaran memanfaatkan kewajipan berpuasa dalam bulan Ramadan sebagai pendorong untuk berhenti daripada tabiat tidak sihat itu. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, ini kerana tabiat merokok bukan sahaja membahayakan perokok, malah orang di sekeliling. Datuk Nizam ditemui pemberita selepas program bicara santai Nafas Baharu Bulan Ramadan, anjuran pejabat kesihatan kawasan Tawau di Masjid Al-Muhajirin, Kampung Pangkalan Indera Sabah. Sudah pasti masa bulan Ramadan ini adalah masa yang paling sesuai untuk semua perokok-perokok tegar ini supaya berazam dan bertekad untuk berhenti daripada mengamalkan budaya yang tidak sehat ini. Sementara itu, Pegawai Kesihatan Kawasan Tawau, Dr. Syamirhan Sulaiman berkata, hasil kajian menunjukkan 97% individu berjaya berhenti merokok dalam bulan Ramadan. Memberi kesedaran tentang keburukan dan kesan-kesan kesihatan yang dibawa oleh perbuatan ini, dan juga kami dalam masa yang sama tengah cuba memupuk kesedaran betapa pentingnya kesihatan diri sendiri itulah. Dr. Syamir berkata, perokok yang ingin mendapatkan bantuan juga dialuk-alukan datang klinik berhenti merokok yang disediakan di semua klinik kesihatan kerajaan. Masyarakat khususnya umat Islam di negeri ini perlu memanfaatkan bulan Ramadan untuk membudayakan cara hidup yang lebih sihat. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Aziz Sana berkata, bulan Ramadan merupakan ruang terbaik untuk mengamalkan gaya hidup sihat termasuk berhenti merokok. Agak mudah untuk berhenti merokok bermula pada bulan Ramadan. Yang kedua, mengekalkan berat badan yang unggul lah. Jadi ada di kalangan orang ramai ini berat badannya turun semasa bulan puasa. Jadi kekalkan berat badan itu, jangan sampai berat badan itu berlebihan ataupun menjadi gemuklah, obes. Datuk Dr. Aziz menyatakan demikian sempena program pengagihan bubur lambuk kepada penjawat awam di Rumah Persekutuan dan orang awam di Kota Kinabalu. Beliau berkata pemakanan sihat juga perlu diamalkan dengan mengurangkan pengambilan gula, lemak dan garam yang tinggi bagi mengurangkan risiko penyakit berjangkit, diabetes, darah tinggi dan penyakit jantung. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.